dikupas oleh yang berbahagia Ustazah berdasarkan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dunia mata'un, dunia itu adalah kesenangan. Wa khairu mata'id dunia, dan sebaik-baik kesenangan dunia al-mar'atu salihah adalah wanita atau perempuan yang salihah. Jadi saya dengan ini menyebut dan mempersilakan yang berbahagia Ustazah Hafizah Musa untuk mengupas tajuk Mai Muslimatku. Apa yang tafadhal masuk. Akan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Terima kasih kepada yang berbahagia sahabat Ustazah yang mempengerusikan program sebentar tadi, yang juga merangkap SU Masjid Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nik Muhammad Zain. Yang dihormati Nazir Masjid Tuan Haji Syamsuddin. Betul kan? Ya. Seterusnya yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa, khususnya Biro Muslimah Masjid Kampung Rincik Hulu, para asatizah, ibu ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat dah makan dah? Dah. Ya, apa fikir nasi lemak? Ya, alhamdulillah. Ustazah pun sempat juga dalam perjalanan tadi sebut sikitlah ya. Alhamdulillah. Dan subhanallah, sampai di satu tempat yang sungguh damai keluar daripada Kuala Lumpur yang sesak, yang sibuk, tiba-tiba masuk ini, ya Allah, kawasan yang penuh lagi, masih lagi dengan kehijauan. Syukur pada Allah, ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ya, bagimu ya Allah segala puji-pujian, ya atas keagunganmu, kekuasaanmu, kemuliaan wajahmu. Ya, dan ini di antara lafaz kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Bersama-sama dengan kita, ya, Dr. Munirah kat belakang tu, ya. Kita sebut juga ini sahabat Ustazah ni, Ustazah Im, ya. Yang sepatutnya kalau Ustazah tak ada ataupun minggu-minggu lain lah, Dr. Munirah patut duduk sini. Ya, tu ada kuliah dah Dr. Munirah. Yang patut mengajar kat sini lah juga, insya-Allah pada masa yang lain, insya-Allah. Jadi hari ini muslimat sekalian, takdir Allah itu kita bertemu ya dalam masjid yang sebegini indah, alhamdulillah, membincangkan tentang Mai Muslimatku. Ya, ni first time kita tajuk macam ni. Ya, dicampur English dengan Arab. Ya, dahsyat orang kampung Rincik Hulu ni. Dicampur English dengan Arab tu. Mai Muslimatku. Dan untuk memandu perbincangan kita pada hari ini, muslimat sekalian, Ustazah ingin membawakan kepada muslimat surah Al-Ahzab ayat 28 dan beberapa ayat seterusnya.
Ya, sebab yang ada depan ustazah sekarang ni, ini muslimat ke tak ni? Kan ada muslimin pakai tudung? Tak ada kan? Ni semua muslimat kan? Masya Allah, bersyukur tak jadi muslimat? Syukur, Alhamdulillah. Ya, setiap orang itu Allah lebihkan daripada yang lain. Allah berikan keistimewaan kepada setiap orang, tak kira jantina. Ya, dan syukur kepada Allah, Allah jadikan kita hamba Allah sebagai seorang muslimah. Lalu bagaimana nak menjaga amanah diri kita sebagai seorang muslimah ini? Ya, sebab muslimat sekalian, perjalanan kita itu bukan dekat dunia saja. Betul tak? Kita tahu tak lepas ni ke mana kita nak pergi? Ke mana muslimat? Depan ni makan kan? Katanya ada jamuan kan? Ya? Itu yang lepas ni betul lah. Itu pun belum tentu. Ya? Tapi kalau sebut tentang alam-alam yang manusia akan lalui, dahulu alam roh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian apa lagi? Alam barzakh. Lepas alam barzakh, alam akhirat, yang kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah atas segala yang kita lakukan semasa di alam dunia. Sebab itu hidup kita di dunia, para muslimat sekalian, mesti ada panduan, mesti ada bimbingan. Panduan dan bimbingannya ialah dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi Ustazah lupa nak mengenali sikit kan? Ya, orang kata tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal takut jadi besan. Ya, apa nak dara ni? Nak dara ada, nak bidang teruna ada. Ya, okey juga kalau Ustazah besan dengan orang semenyek. Ya, dia tak belajar orang kan? Ya, dapat. Tak apalah, itu semua urusan Allah. Ya. Jadi Ustazah, tuan-puan, asal Negeri Sembilan. Memang Ustazah lepas ni nak balik ke Negeri Sembilan sebab ayah tu sakit. Tapi Ustazah balik KL balik semula nak ambil anak. Ya, nak siap-siap balik. Jadi bila dalam perjalanan tadi rasa macam dah dekat sangat dah. Kalau daripada sini nak terus ke Seremban kan? Cuma yalah ketentuan Allahnya, planning kami tu lain. Ya, jadi nak balik ke Kuala Lumpur dulu, ambil anak dan sebagainya. Dari lahir di kampung Kuala Jempol, Bahar Negeri Sembilan, anak kelima daripada 6 orang adik-beradik, 5 perempuan, seorang lelaki. Ya, ibu dan ayah tu memang guru agama. Masya Allah. Ya, anak sama lagi ya. Masya Allah ya. Anak dengan selama agama kan ya, duduk ya. Kemudiannya melanjutkan pengajian ya, ke sekolah menengah agama Sertik Ulu, sekolah menengah agama Persekutuan Labu, Ma'had Ahmadi, banyak sekolah menengah. Ya, hinggalah kemudian ke Jordan menyambung pengajian dalam bidang bahasa Arab dan pengajian Islam. Ya, mainlah pengajian Islam tu. Kemudian sambung Universiti Malaya dalam bidang dakwah dan pembangunan insan. Ya, masih belajar lagi yang tak siap-siap dan 7 tahun. Ya, mudah-mudahan dengan doa tuan-tuan juga dapat siapkan pengajian di peringkat PhD itulah. Mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan ya, dalam bidang kejiwaan Islam. Dan Ustazah berumah tangga dengan itulah tak ada orang semenyih yang nak Ustazah ya. Jadi berkahwin ni orang Kelantan, yang Kelantan ya, dari Kota Baru lah ya, Melor, Kelantan ya, dan kami sekarang menetap di Gombak ya, ada 7 orang ya, Alhamdulillah. Jadi tua dah muslimat, tua dah ni ya, dah 40 ke atas dah. Muslimat semua 20-an kan. Dia nak tengok 20-an tak 20-an, tunggu lepas sejam setengah ceramah dia nak berunjuk lah, dia sakit lutut lah ya. Nanti kita tengok bila lagi kan ya, umurnya berapa tu. Jadi Ustazah dah 40 lebih tuan-tuan. Jadi kadang-kadang dalam bercakap ataupun dalam memberikan tazkirah, bukanlah terlalu teori sangat, tapi meragikan juga sedikit pengalaman yang ada. Ya, dan memang tuan-tuan sekalian, kita harus bersyukur dilahirkan sebagai seorang muslimah. Ya, di mana peluang kita untuk menjadi hamba Allah yang Allah redai
peluang kita untuk menjadi ahli syurga sangat luas, sama luasnya seperti mana peluang yang Allah berikan kepada para muslimin. Ya, cuma bidang lapangan tu berbeza-beza. Ya, lapangan tu lain-lain sesuai dengan kedudukan, keadaan, kondisi kita sebagai seorang muslimah. Jadi muslimah, ada beberapa perkara penting yang kita nak kongsikan pada hari ini, supaya kita tak semata-mata menjadi hiasan yang tak ada makna atas dunia, tapi nak jadi sebaik-baik perhiasan yang subhanallah dunia dan akhirat ada value dia, ada nilai dia. Sebab itu Ustazah memilih tuan-puan untuk mengajak kita semua memperhalusi, menghayati suratul Ahzab dalam Al-Quran. Ustaz pernah baca kan surah Al-Ahzab? Pernah. Hafal tak surah Al-Ahzab? Siapa hafal dia bagi balik awal. Okey, tak ada balik awal sebab tak ada yang hafal ya. Kita ambil ayat 28. Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Sadaqallahul Azim. Ayat ini para muslimah menerangkan ataupun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Nabi isteri Nabi. Isteri Nabi itu kita panggil Ummahatul Mukminin. Maknanya apa? Ibu. Ibu siapa tuan-tuan? Ibu kita. Ibu orang-orang yang beriman. Terlalu banyak contoh teladan, kebaikan, segala sisi yang boleh kita lihat yang ada pada ibu kita, ibu orang mukmin, yakni isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak jadi muslimah yang terbaik, nak jadi muslimah yang sentiasa perbaiki diri, nak tahu apa sebenarnya yang nak dicapai oleh seorang muslimah, tidak patut kita meninggalkan untuk melihat peribadi isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak patut. Kalau orang tanyalah muslimat, siapa idola muslimat? Tak jawab siapa idola muslimat. Jangan cakap nak jadi ustazah. Ya Allah, sebab muslimat tak kenal pun siapa ustazah. Tak ada mana-mana, tak ada siapa-siapa pun beritahu ustazah ni macam mana. Tak ada. Jauh sekali Quran hadis, memang tak ada. Muslimat tak kenal pun ustazah ke siapa-siapa ke, tak kenal. Tak tahu pun ustazah bangun tidur pukul berapa pagi tadi, ustazah baik ke tak baik kat rumah, tak tahu. Nampak depan orang ni mestilah tu baik ya? Takkan depan orang buat jahat kan ya? Tapi tak tahu ni dengan suami ni taat tak taat, itu tak tahu. Jadi adalah satu benda yang tidak patut kita nak mengidolakan seseorang yang kita tidak kenal. Saya mati tak tahu. Macam mana kita boleh kata saya nak jadi macam dia lah. Rupanya dia paling banyak lawan suami. Nak jadi macam tu. Jadi yang memang sahihnya, yang memang jelasnya, contoh teladan yang baik siapa dia? Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi, ibu kepada orang beriman. Buka kitab semula, buka Quran semula, buka kitab, buka hadis balik semula. Nak tengok apa? Nak tengok dan mengenali isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini tuan-tuan, ayat 28 ini, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul, katakanlah, li azwajik, kepada isteri-isteri. Ya, ia berkait juga dengan suatu situasi ketika itu ya ada sedikit perselisihan ya ataupun kekeliruan yang berlaku di antara beberapa orang isteri Nabi. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa macam
ialah maknanya ada sedikit dalam jiwa Nabi tentang sikap yang ada pada isteri. Segelintir dia, bukan semua, ada seorang dua isteri-isteri Rasulullah SAW. Jadi wahai Nabi, katakan kepada isteri-isteri kamu, bila sebut dalam bab ini, dalam ayat 28 ni, Allah nak suruh Nabi cakap pada isteri Nabi satu benda yang sangat penting. Sangat penting. Manusia ni tuan-puan, terutamanya kita ni para muslimat yang banyak PL sangat tu. PL tahu kan? PL mati, PL mudarat. Yang banyak PL sangat, yang banyak kerenah banyak kerenah tak ni muslimat di bangsa ni? Banyak boleh tahan tengok duduk pun tahu. Ya. Banyak kerenah ni penting kepada suami kita tu. Makin dia kubur rambut dia kan, dia kerenah isteri. Muslimah khususnya yang banyak-banyak sangat kerenah ni, banyak PL, pening kepada suami, pening kepada mak bapak kita. Ia terkait dengan soal apa yang dia inginkan. Ini soal paling asas, paling fundamental, paling basic. Dan ayat ini nak selesaikan soal keinginan, soal ini. Bila nak urus kerenah orang perempuan, nak urus kerenah muslimat, nak urus kerenah manusia, berbalik kepada soal keinginan. Tengok apa yang Allah suruh Nabi tanya isteri Nabi. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Wahai isteri-isteri Nabi, ya, semua Nabi cakap pada isteri Nabi, seolah-olah Nabi akan cakap wahai isteri-isteriku lah, ya, wahai isteri-isteriku. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kamu, keinginan kamu, turidna, kalau kamu inginkan, dalam arti ni nak apa? Kalau kamu inginkan kehidupan dunia. In kuntunna turidnal hayatad dunya. Dalam hati kamu ada keinginan yang membuat-buat untuk apa? Menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan segala perhiasan. Tengok nak settle ni apa yang nak sebenarnya dalam hidup. Kalau nak dunia dan segala perhiasannya, tengok untuk isteri-isteri Nabi, fata'alaina umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Maka mari sini, fata'alaina, mari dekat aku wahai isteriku. Umatti'akunna, aku nak bagi kamu mut'ah, wang sarahan. Mut'ah ni merujuk kepada apa? Wa usarrihkunna, dan aku akan ceraikan kamu. Pisah dengan kamu. Pisah. Kamu nak dunia, kamu nak hiasan dunia semata-mata dalam hidup. Pisah kita. Cerai. Wa usarrihkunna sarahan jamila, aku lepaskan kamu dengan cara yang sudah tidak layak untuk berada di sisi Rasulullah SAW. Mana-mana muslimah atau wanita dalam tadi, khusus isteri Nabi, yang ada di dalam hatinya, keinginan di dalam hatinya adalah keinginan terhadap kehidupan dunia semata-mata dan perhiasan. Berat jadi isteri Nabi ya? Nak ditengok tu, ditinjau dalam hati. Dan pilihan yang kedua, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau yang kamu inginkan adalah Allah. Tengok dalam hati tu nak apa? Nak apa hidup ni? Ya? Tengok dalam hati ni nak apa? Dia nak Allah, keredaan Allah. Wa rasulahu, keredaan Rasul, ketaatan kepada Rasul. Wadaral akhirah, dan dia menginginkan kehidupan yang sebenar, iaitu kehidupan di hari akhirat. Fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka untuk wanita isteri yang seperti ini, Allah menyediakan untuknya ganjaran yang berlipat-lipat kali ganda, pahala yang besar.
Nampak muslimat? Di mana nak diselesaikan? Dalam nak menguruskan kehidupan kita, kat mana nak selesai? Ada orang yang nak berubah muslimat. Oh, saya nak berhijrah. Alhamdulillah nak berhijrah kan? Syukur tak nak berhijrah? Syukur. Dulu free hair. Ya, hair dia free ya sebenarnya. Tak payah bayar. Ya. Dulu dia free hair. Dulu dia pakai ikut suka nafsu. Tapi kemudiannya Allah bagi dia hidayah. Ya, dia nak berhijrah. Lalu dia menukar penampilannya. Daripada tidak menutup aurat, tidak memakai tudung, orang cakap kan, dia pun pakai tudung. Alhamdulillah, itu lebih baik daripada tidak menutup aurat. Tapi apakah benda itu telah selesai setakat itu? Belum. Sebab perubahan nak jadi seorang hamba Allah yang benar-benar diredai oleh Allah, dia bukan sekadar bermula dan berakhir dengan penampilan luar. Itu yang kita jumpa juga sudahnya. Bertudung tapi masuk hotel dengan power. Lepas tu bila kena tangkap, apa jawapan dia? Takut nak tidur sorang-sorang. Dia tak tahu rupanya power nak ajak pergi hotel. Mengarut je jawapan dia. Bila kita tengok dalam gambar, wanita ni bertudung dia. Boleh sampai dia sanggup nak pergi mendekati zina, padahal tudung itu pakaian yang sangat baik. Kenapa? Sebab perubahan itu belum. Dia belum pergi pada kunci dia, tuan-tuan. Dia tak dekat kunci. Dia baru baiki-baiki yang luar, tapi dia tak fikir enjin dia. Ya, bila macam aircon ni nampak cantik apa semua, tapi yang menentukan dia ini bernilai ataupun tidak di mana? Pada dalam enjin itu sampai dia boleh keluar fungsi yang sebenar. Kan? Ya. Jadi muslimat sekalian, kat mana yang nak selesai ni? Selesai kat mana? Walaupun kamu nak tukar macam mana penampilan luaran, ya silakan sesuai dengan syariat Allah. Tapi ada benda yang perlu diselesaikan. Kalau tidak, tetap tuan-puan akan ada masalah yang lain. Jadi penyelesaian dia di mana? Pergi kepada enjin yang sebenar, pergi pada kunci yang sebenar. Nun nak dilihat adalah ke dalam hati kamu. Dan di hati itu nak tengok mana? Nak tengok apa sebenar keinginan. Keinginan. Ada orang keinginan, ya, pakai tudung sebab nak jual tudung, ada juga. Ya, ada juga. Tak ada masalah, asalkan pakai tudung tu dah cukup baik, ya. Tapi baikilah keinginan. Jangan sebab kita rasa nak jual tudung, kita pun pakai tudung. Ya, ada orang datang masjid, bagus dah, baik dah. Tapi rupanya niat dia nak jual kuih raya. Kan ada nak raya. Jadi nak bagi merasa-rasa kuih raya. Order tak order, dia cakap kan, ya. Datang tu Alhamdulillah, tapi baiki niat. Walaupun nak suruh rasa kuih raya kita, tapi niat yang utama tetap kita nak cari kerabat. Betul tak maksudnya? Jadi ini benda yang paling penting. Kenapa manusia ni pengen lebih banyak nak berubah? Sebab dia tak pernah settlekan yang dalam sekali apa dia. Sebenarnya aku nak apa? Itu soalan paling mudah. Nak apa? Dan selalu saya sebut, soalan nak apa adalah soalan paling fundamental, paling asas. Ini soalan TikTok tuan-puan, ya? Atau kita kata ni soalan rapat gelinding ni. Nak apa? Macam tu. Katalah kita punya anak-anak tuan-puan. Dulu anak tu kecil dah besar lah, ya. Anak kecil-kecil buat perangai PN. Ya Allah, pun tidur tak nak tidur. Bagi makan, dia apa? Dia apa benda ya, macam mana habis jatuh punya pinggan ya. Bagi minum, dia tolak minuman. Lepas tu kita ni pujuk lagi, bawa naik apa? Bawa naik atas motor ke, atas kereta, bawa pergi berjalan kan. Tapi menangis lagi. Katakan muslimat, bawa pergi kedai, anak beli apa, Atromen ke apa, belilah Atromen ke apa benda, menangis juga. Sudahnya apa soalan kita akan berkata? Apa soalan? Ini soalan paling akhir yang kira kalau keluar soalan ni maksudnya apa? Mak itu apa nak sabar lagi. Soalan apa? Kita pujuk dia makan tak habis, ya. Kacau nasi-nasi. Minum dia tak nak. Tumpah. Jom kita naik kereta ni.
kata ya. Wah, dia kata loncat-loncat pula, mau nangis-nangis. Jom dek, kita di kedai ya. Ada nak Androman ke, nak Spiderman ke, nak Batman ke, ambil lah. Kita dia nak muncul. Ya, dia beli. Tapi lepas tu dia campak-campak. Akhirnya soalan apa saya? Tahu tak apa? Ini mesti ada pengalaman dengan anak-anak kan? Ya, betul. Akhirnya sampai kita cubit ke, menahan kemarahan, kita katanya, sebenarnya nak apa? Ya nak apa ni? Umi dah bawa naik kereta pun tak nak, Umi dah beli makan tak nak, beli Spiderman pun tak nak. Sebenarnya nak apa? Itu soalan last Dan anak kita kadang-kadang dia terkejut dengan soalan tu. Seolah-olah dia pun fikir, apa yang aku nak? Betul kan? Nafsu manusia ni macam-macam Seolah-olah dia pun fikir, apa yang aku nak? Soalan tu boleh menyebabkan orang terdiam. Orang yang leka-leka, yang ikut hawa nafsu tu, dia boleh terdiam mendengar soalan sebenarnya nak apa. Dia seolah-olah dia kembali berfikir, dia betul tak kan aku nak apa aku duduk nangis beragam ni. Jadi tuan-puan, begitulah kita macam-macam, tak ada apa benda yang kita nak capai dalam hidup. Ya, kadang-kadang kita buat sesuatu anak kita kehilangan kasih sayang, kadang-kadang kita melebihkan sesuatu keluarga kita terbiar, kadang-kadang macam-macam. Akhirnya tanya, nak apa? Betul tak puan-puan? Sebab itu bila tanya nak apa, ini menyelesaikan banyak. Dan sebagai seorang muslimah yang salihah, keinginan kita mestilah yang kita nakkan adalah keredaan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita inginkan kehidupan yang kekal abadi akhirat besok dalam keadaan nikmat Allah Taala. Itulah kemuncak keinginan seorang hamba Allah, muslim maupun muslimah. Baru tahu, barulah setiap langkah yang kita nak langkah ni tuan-puan, setiap benda yang kita nak buat, setiap hari yang kita nak lalui, baru dia terarah. Sebab dah tahu dah nak apa. Kalau tak ditampilkan tuan-puan, ya, orang buat kejaman, kita nak buat kejaman. Tapi orang buat kejaman nanti makin bersih, kita buat kejaman makin banyak grup WhatsApp ngumpat. Ya, buat grup WhatsApp baru. Ni kan untuk ngumpat kartun, dia kata. Ya, saya tak suka lah kartun tu, suka-suka suruh orang lah apalah. Katanya buat kerja amal, tapi hati bertambah busuk. Tak tentu arah sebenarnya nak apa. Tapi bila kita tahu tuan-puan muslimat, yang kita inginkan adalah Allah, ya, yang kita inginkan adalah ya syafaat ataupun keredaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita inginkan adalah menyediakan sebuah kehidupan akhirat yang terbaik, maka ia sangat terarah dan terbimbing. Jadi muslimat hari ini dengan ceramah ustazah kena bertanya diri sendiri. Lihat bagaimana persoalan ini diselesaikan lebih awal dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak-agaknya suami muslimat pernah tak tanya muslimat macam tu? Pernah tak duduk jap yang dia kata, ni abang nak tanya ni, in kuntunna turidnallah, ada tak? Ya, pernah ke? Tuan tak tahu pun ayat ni kan, ya. Yalah, mungkin ada yang tahu ya. Insya-Allah jangan ramai yang tahu. Tapi pernah tak? Sebab itu heran tuan-puan, orang ni dia sanggup lintang pukang huru-hara menyelesaikan masalah rumah tangga dia, menyelesaikan masalah hidup dia, tapi dia tak nak pergi pada benda paling basic. Dia tak nak pergi, ataupun dia tak tahu ke, atau dia tak nak endah ke, dia tak nak pergi kat situ. Dia rela ni pergi jumpa kaunselor, pergi macam-macam. Dan ustazah pun ramai juga muslimat, walaupun bukan kaunselor bertauliah, tapi nak buat macam mana? Ada yang minta tolong sangat. Tolong ustazah, rumah tangga kami ni ada problem. Datang. Bila datang, kita dengar tu kita tahu dia ada punca yang dia tak pernah selesaikan. Saya tak suka suami saya. Pompang, tak suka suami. Macam lah. Kita ni penat ni mendengar ni. Yang suami bidas pula, ingat aku suka sangat dengan kau, dia katakan. Aku pun tak suka. Aduh lah, depan kita kan muslimat kan. Sebenarnya ada benda yang mereka tak settlekan. Apa dia? Sebenarnya apa tujuan kalian berdua ni hidup? Apa tujuan?
Apa tujuan kalian berdua ni berumah tangga ni? Lintang pukang. Ya, ni dah nampak dah ni tanda-tanda siapa 50-an, 60-an ya. Dah minta izin berlunjur dah. Silakan. Jangan baring je ya. Setakat berlunjur boleh lagi lah ya. Sebab nak bagi tahu tuan-puan, kita tak selesai yang ini, sungguh. Dan ustazah juga terasa ya tuan-puan, sebagai seorang ibu melihat anak-anak kita membesar kan. Ini cakap sungguh ni tuan-puan kadang rasa ya Allah, berjaya tak aku didik anak aku? Apakah dalam sepanjang aku didik anak aku, katalah anak tu umur 18, umur 17, ya Allah 18 tahun kau amanahkan anak tu pada aku ya Allah, kemana aku bawa dia? Kalau kita nampak tuan-puan, sudahnya dia mencari kehidupan dunia dan segala perhiasannya, lebih daripada dia menjadikan Allah sebagai matlamat hidupnya, yang itu ibu-ibu patut menangis meraung, ibu-ibu sekalian. Ustazah juga mak kadang fikir, ya Allah kemana aku bawa anak aku ya Allah. Ya, rasa tak tertanggung tuan-puan, sebab sudahnya kita melihat hasil. Ya Allah, aku ke yang salah ya Allah? Aku ke yang ada tunjuk ke anak ke apa benda ke? Seolah-olah yang mereka nampak lebih besar kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Siapa yang tunjuk? Mak bapak dia. Betul tak tuan-puan? Terfikir balik, ya Allah, aku ke yang tunjuk ke anak-anak aku ni? Satu niat yang tak baik, tujuan yang tak baik. Itu kita boleh nilai. Anak kita mungkin umur 25 tahun, 30 tahun. Tengok balik, wahai Allah, kau titip pada aku anak 30 tahun. Kemana aku bawa anak aku ya Allah? Akukah yang menjadi ejen, yang menjadi sebab, yang mengarahkan anak aku kepada keinginan dunia dan segala perhiasannya, bukan kepada Allah, Rasul dan hari akhirat? Itu ibu ayah kena tanya diri masing-masing. Ustazah tanya diri sendiri, dan Ustazah rasa macam tak tahu nak banyak mana istighfar pada Allah. Tak tahu banyak mana nak istighfar. Selagi ada peluang hidup, kita minta ampun dengan Allah. Masakan tidak kalau anak kita melihat ibu bapanya sentiasa dengan hal-hal keduniaan, sentiasa mencari jalan-jalan keduniaan, tapi dia tak pernah tengok bila mak dia baca Quran. Dia tak pernah tengok bila mak dia sibuk dengan ibadah. Mak dia sibuk dengan apa? Sibuk mencari habuan dunia. Tapi bila mak ayah dia sibuk dengan Quran, bila mak ayah dia sibuk perbaiki diri, bila mak ayah dia sibuk amar ma'ruf nahi munkar, bila anak-anak tak pernah melihatnya. Kalau mereka tak pernah lihat, jangan salah mereka kalau mereka tersilap dalam meletakkan keinginan hidup. Mereka terletak keinginan hidup, ingatkan nak cari semua yang mak ayah mereka cari. Padahal keinginan hidup adalah untuk mencari keredaan Allah, Rasul dan hari akhirat. Jadi bayangkan saja bagaimana Nabi SAW mendekati isteri-isteri baginda dan menyatakan pilihan dua di hadapan para isteri. Kalau kamu nak dunia dan segala perhiasannya, maka kita berpisah, ataupun aku lepaskan kamu dengan pelepasan yang baik. Tak layak jadi isteri Nabi. Isteri Nabi kena minta, kena nak apa dia? Allah, Rasul dan hari akhirat. Tapi kalau kamu nakkan Allah, Rasul dan hari akhirat, maka Allah menyediakan untuk kamu pahala yang berlipat kali ganda. Allah tak pernah mensia-siakan amal yang manusia buat. Allah tak pernah terlupa, terlalai, terlepas pandang dengan setiap kebaikan yang muslimat buat. Tak pernah. Jangan risau. Kalau kita mengharapkan Allah dan Rasul, hati kita akan senang. Kenapa? Sebab Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Tapi kalau mengharapkan makhluk, mengharapkan dunia dan segala perhiasannya, kita penat zahir dan batin, kita penat emosi dan sebagainya. Itu ayat 28 dan 29 muslimat. Ya, yang ada Quran ataupun telefon ya, ada smartphone tu ada tu, boleh tengok. Dan kemudian kita lihat lagi sisi lain dalam ayat yang ke-30. Bagaimana pembinaan pendidikan muslimah dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah bacakan ayat 30 tuan-puan. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah
يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Wahai isteri-isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang melakukan sesuatu perbuatan keji yang nyata, nescaya akan digandakan azab seksa baginya 2 kali ganda. Dan hukuman yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihah nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Dan sesiapa di antara kamu semua tetap taat kepada Allah dan Rasulnya serta mengerjakan amal yang saleh, kami akan beri kepadanya pahala amal 2 kali ganda, dan kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia. Tengok isteri Nabi ya, berat buat amal saleh 2 kali ganda pahala kebajikan banding orang lain. Tapi sama kalau buat maksiat, buat keingkaran, buat dosa, azab juga 2 kali ganda. Ini satu amanah, ya, satu penanggungan, ya, satu taklif yang kena ditanggung oleh para isteri Nabi. Maknanya benda tu adil kan tuan-puan? Ya, sebab buat amal soleh 2 kali ganda pahala. Maknanya banyak ni pahala digandakan 2 kali ganda. Dan kalau buat dosa, kemungkaran 2 kali ganda juga azab. Kita melihat ini sebagai apa tuan-puan? Nak bagi tahu motivasi kepada seorang muslimah, ya, untuk apa? Untuk bersegera dan berusaha melakukan amal saleh, dan motivasi kepada seorang muslimah untuk bersungguh-sungguh menjaga dirinya dari terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Kena ada yang namanya kesungguhan. Kena ada kesungguhan. Kalau yalah kita bukan yang dimaksudkan oleh ayat ni. Ini untuk isteri Nabi. Tapi kita boleh bayang tuan-puan bagaimana kesungguhan isteri Nabi untuk melakukan amal saleh dan kesungguhan ummahatul mukminin untuk menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Sebab hukuman dia demikian. Ganjaran demikian, kebaikan, hukuman azab juga demikian kalau buat dosa dan maksiat. Jadi kita ambil daripada ayat ini muslimat, satu ciri yang harus ada kepada kita semua para muslimah. Apa ciri dia? Kesungguhan dan mujahadah. Kesungguhan, ya, berlawan, berusaha, berikhtiar, tu mesti ada. Kebaikan tak datang bergolek muslimat. Nak buat amal soleh bukan jalan dia penuh dengan kapet ke, ya. Kadang-kadang orang cakap macam ni, alah dia senang lah nak buat baik, suami dia ustaz, dia katakan. Itu pandangan kita je muslimat. Setiap orang berusaha untuk jadi baik. Kita kata lah dia senang, dia tu senang lah jadi buat baik, dia ustazah. Itu pandangan kita je muslimat. Ustazah ke, ustaz ke, dia tetap memiliki musuh yang nyata seperti mana kita semua, iaitu syaitan. Aduwwum mubin. Syaitan adalah musuh yang sangat nyata. Fattakhidhuhu aduwa. Maka kamu ambil betul-betul syaitan sebagai musuh. Ingat, layan syaitan sebagai musuh. Itu untuk semua orang. Tak ada yang maksum kan, kecuali Nabi SAW. Maknanya kita tak boleh kata, alah dia senang lah. Tak, orang semua berjuang tuan-puan. Orang semua berusaha, orang semua mujahadah. Senanglah dia bangun malam, dia tu isteri Pak Syekh. Dia kata tak juga Pak Syekh ke Tok Syekh ke apa ke, ya, masing-masing itu ada cabaran dia, ada dugaan dia. Yang paling penting kunci setelah niat tadi nakkan Allah, Rasul dan hari akhirat, ialah kesungguhan. Mesti ada kesungguhan, mesti ada mujahadah. Tak mudah tuan-puan, ya. Jalannya itu banyak air mata yang tumpah. Nak kata banyak darah yang tumpah, macam nipu lah pula kita ni, ya. Sebab kita ni penakut. Bukan macam orang-orang apa zaman-zaman Nabi pergi perang, ya, untuk apa? Untuk pertahankan, daulatkan agama Allah. Kita lah apa sangatlah, peluh sikit je, aircon dah semua kan, ya. Jadi
perjuangan kita tu taklah sama macam perjuangan, ya, hebatnya perjuangan-perjuangan terdahulu, tapi kita tetap kena menyatakan kesungguhan dan berjuang. Kena sungguh-sungguh. Dah syaitan sebagai musuh kita, ya muslimat. Terasa tak syaitan tu musuh? Syaitan tu musuh. Jangan ambil jadi kawan. Ya, jangan ambil jadi kawan. Fattakhidhuhu aduwa. Kekalkan dia sebagai musuh. Jangan ambil jadi kawan. Tapi kadang-kadang jadi kawan. Wal'iyadzubillah. Kenapa jadi kawan? Sebab kita ikut cara hidup, cara yang syaitan tunjuk. Dan Allah sebut dalam Quran, antara yang nyata sekali jadi kawan syaitan siapa dia? Orang yang mensyirikkan Allah, yang buat amalan khurafat, yang buat benda-benda yang tak diajar oleh agama Allah, ya. Khususnya yang khurafat lah tuan-puan. Cari tok bomoh mana-mana. Kalau ikut syariat tak apa, tapi ni bomoh tu semayang pun tidak. Dia kata tak payah semayang sampai tahap dia ni zikir je, dia cakap. Mana ajaran datang macam tu? Ya, Nabi yang begitu tinggi sekali kedudukan Nabi, tapi Nabi sampai bengkak-bengkak kaki menunaikan solat. Jangan kata solat fardu, solat sunat pun. Subhanallah. Tiba-tiba ada pula orang mendakwa dia alim dan dia tidak perlu solat. Kalau nak solat pun sekali je satu waktu. Ini ajaran mana? Orang pun datang pergi minta ubat dengan dia, pergi merawat dengan dia. Dia pun bagilah macam-macam. Bawa balik bungkusan ni. Asapkan kemenyan dan sebagainya. Ini khurafat. Ini boleh bawa kepada syirik. Ini siapa? Sahabat syaitan. Kalau ini berlaku tuan-puan, aduh ya Allah. Jadi apa yang kita cerita ni jauh dah jadinya. Sebab apa? Dia dah masuk jadi sahabat syaitan tu. Pernah tak dulu masa kecil-kecil tengok buku berkawan dengan jin? Ya, zaman sekarang tak ada kan? Dulu ada kan berkawan dengan jin, Tamarjalis, ya. Bercakap dengan jin, ya, bercakap dengan jin. Ni peminat dia lah ni kan. Macam-macam lah tuan-puan sekalian. Itu kawan syaitan, syirik. Lagi apa lagi kawan syaitan? Orang yang membazir, orang yang suka berlebih-lebihan. Innal mubadzirin kanu ikhwan syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir, mereka itu adalah saudara kepada syaitan. Kita kalau orang cakap kita saudara syaitan, marah. Ya. Ya. Marah, kita left group terus. Ya. Tapi membazir sikit punya tegur. Ya, jadi tengok tuan-puan, ya Allah, ya. Jangan jadi kawan. Fattakhidhuhu aduwa. Ambil betul-betul syaitan sebagai musuh. Dan syaitan ni tuan-puan perlukan kesungguhan untuk menghalang dia daripada memperdaya kita. Nafsu perlu kesungguhan untuk kita didik nafsu supaya terurus dengan baik. Ya, Ustaz tak nak berlama-lama sangat dekat tajuk ni, tapi sebab baru sangat lagi Ustaz tengok dalam kitab, iaitu kitab bertajuk Jaddid Salataka, perbaikilah solat kamu. Dalam tu ada bab, ya, macam mana tipu daya syaitan, dan disebut dalam kitab itu tuan-puan, di antara amalan yang sangat hebat, ya, di antara amalan yang sangat hebat dalam mengelakkan ataupun menjauhkan daripada tipu daya syaitan, amalan itu ialah puasa. Puasa, siam. Ya. Sebab syaitan, nafsu, dunia ini berangkaian nanti tu, ya. Syaitan didik nafsu pun sudahnya ikut cakap setan. Lepas tu nafsu nak keinginan macam-macam dunia, ya, dia berangkai nanti tu. Tapi puasa berpotensi untuk menyempitkan saluran darah yang dilalui oleh syaitan. Ya, puasa dia berpotensi menyempitkan saluran mujriyad dam. Sebab syaitan tu lalu ikut mujriyad dam. Ya. Jadi puasa dia menyempitkan. Jadi kalau rasa macam aku ni memang dah ni kena puasa ni. Ya, bukan puasa sebab nak kurus muslimat. Ya, bukan sebab diet semata-mata. Tapi ada yang lebih besar, kita rasa macam highway setan lalu dalam badan ni, dia terlampau nyaman pula, terlampau luas. Maknanya berbondong-bondong sekali masuk, sekali lalu berbondong-bondong, sampai tak larat nak tepis dah, tak larat.
Sebab apa? 1 batalion masuk. Sekarang jalan dia besar, luas. Jadi ada usaha tuan-puan nak sempitkan bagaimana dengan ibadah puasa. Dan subhanallah, isteri-isteri Nabi sangat terkenal sebagai wanita-wanita abidat, qanitat, saihat. Saihat ni bukan makna melancong kalau kita tengok betul-betul maksud dia, saihat ni puasa. Ya. Maknanya ini wanita-wanita yang ibadah, yang taat dan banyak berpuasa. Apa taknya tuan-puan? Aisyah radhiyallahu anha, isteri kesayangan Nabi. Kita kalau kata isteri kesayangan, suami kita asyik bagi makan je kan? Sebab kesayangan. Nak makan apa dek? Kata suami kita kan, ayang nak makan apa? Hari ni makan Thailand bang, jom kita makan makanan Thailand. Dan suami sayang, ya, dia takkan bagi bini dia lapar. Itu ramai ni ciri-ciri suami, isteri disayangi suami ni kan, ya. Sedap sehat dia badan ni kan, termasuklah ustazah, ya. Ini isteri disayangi suami lah ni, ya. Asyik kena bagi makan je. Tapi setara itu sayangnya Nabi kepada Aisyah. Macam mana kehidupan Sayyidatina Aisyah? Ketika Nabi tanya, kita nak makan apa hari ni Aisyah? Tak ada apa ya Rasulullah. Kalau begitu kita berpuasa. Tengok subhanallah. Ya, macam mana rasa kalau kita asyik suami suruh puasa kan, ya. Sayang ke tak sayang ni bang, katakan dia makan kuih dah ni kita kata, ya. Tapi itulah jauh sangat hidup kita dengan hidup rumah tangga nubuwah, rumah tangga Nabi. Allahu Akbar. Puasa tuan-puan. Jadi dengan puasa itu terhindar daripada tipu daya syaitan, terhindar. Jadi kita kalau sayang diri sendiri, tanya pada diri sendirilah muslimat, ya. Kita nak usaha atau tidak? Kita nak bersungguh ataupun tidak? Kita nak termotivasi ataupun tidak? Sendiri tanya diri sendiri. Sebab diri kita ni kita akan bertanggungjawab besok, ya. Jadi kalau kita sayang diri kita sendiri sebagai seorang muslimah, sebagai seorang hamba Allah, kena ada kesungguhan, kena ada mujahadah. Antara yang paling disyurkan ialah ibadah puasa sunat. Puasa wajib ni bukan kata syur lagi dah, wajib. Saya syurkan puasa Ramadan. Apa pula syur pula? Memang wajib puasa. Ya, yang nak syur ni apa? Puasa sunat. Yang wajib memang kena buat, tak boleh tinggal. Jadi disyurkan, dicadangkan, disarankan untuk apa? Memperbanyakkan puasa sunat. Malah ya subhanallah, puasa ini satu ibadah yang berpotensi besar dari segi ibadah yang ikhlas. Puasa. Nak banding dengan ibadah-ibadah lain, muslimat, puasa potensi dia terlampau besar untuk jadi ibadah ikhlas. Tengok hebatnya puasa. Sebab nak puasa ni kena bersungguh tak muslimat? Kena bersungguh, Kalau tak kita jadi apa? Berniat je tiap hari. Isnin Khamis niat. Tapi sekarang hari Khamis tengah hari nampak dia kat kafe. Semalam katanya nak puasa kat timah tu. Niat je manjang, ya. Sebab tak ada kesungguhan. Puasa muslimat dia berpotensi. Kenapa Ustaz kata berpotensi? Bukan saya cakap, dalam kitab sebut, ya. Sebab kalau kita tak cakap kat orang, orang tak tahu. Itu hebat puasa. Tak cakap tak tahu. Kalau kita solat kat masjid, tak cakap dengan orang, tapi orang tahu juga. Kenapa? Nampak di tengah sujud, di tengah rokok, di tengah takbiratul ihram. Tapi puasa, kat mana nak bagi tahu? Kat mana yang nampak kita puasa? Kecuali kita bagi tahu. Betul tak? Ibadah puasa sunat, kecuali kita bagi tahu. Jadi nak bagi tahu, perjuangan takut daripada tipu daya syaitan ni, sehinggakan ibadah puasa yang sangat berpotensi untuk menjadi amal yang ikhlas, itu pun terburai juga. Itu pun fail juga. Tengok, tipu daya nafsu, bisikan nafsu syaitan, elok-elok sahur, ya, letaklah oat kan, oat kononnya makanan berkhasiat dah ni, ya. Sebelum makan ambil gambar dulu. Lepas ambil gambar, hantar post Facebook, Instagram. Kat bawah tulis apa? Syukur ya Allah atas rezeki sahur pagi ini. Kalau kita baca tu, kita rasa macam sian kat dia. Ya, sian kat dia.
Dia tak puasa lagi, dia baru sahur kan. Entah-entah tengah hari kan, entah ke mana kedai dia makan, ya. Tapi nak beritahu, kesian. Kita patut berjuang untuk apa? Mendapatkan amal yang ikhlas. Takkan semudah itu kita buraikan amal kita. Takkan semudah itu runtuhnya keikhlasan. Sebab susah nak jaga itu apa, bila benda dah dalam pengetahuan orang lain, susah nak jaga ikhlas. Ya. Kita baru sahur hantar, lepas tu tengok berapa orang like pagi subuh tu. Ya. Nah, ramai like subuh-subuh ni dia katakan, ya. Lepas tu ada like yang muji tu. Ya, rajin ya akak puasa. Dia kata, kita tak ada nak puasa, period. Dia katakan, ada nulis bawah tu. Kita pun rasa apa, oh sedapnya. Oh, puji. Sedap rasa kan? Kesian. Padahal puasa berpotensi menjadi amal yang paling ikhlas. Sebab orang tak tahu. Kecuali kita bagi tahu. Orang tak tahu. Dia sampai-sampai tempat kerja cakap awal-awal dah, tolong ni tengah puasa ni, jangan nak dekat-dekat sangat, dia katakan, ya. Sebab dia garang, bila dia puasa dia garang, dia lapar, ya. Jadi dia cakap awal-awal. Jadi memang pelik sungguhlah manusia ni. Elok-elok duk diam je lah, ya. Kita cakap dengan orang pun, orang bagi apa muslimat? Pernah tak orang bagi kita hadiah? Ya kak ni kak, rumah sebiji. Sebab apa? Sebab kak puasa. Pernah ke? Tak pernah. Ya, tak pernah. Jadi nak buat apa cakap kat orang? Orang tak ada bagi apa muslimat, tak ada bagi apa. Memang yang mengganjari adalah Allah. Cuba rasa cukup, Allah tahu. Tapi tengok ya Allah, nanti waktu buka puasa lain pula hidangan lagi sekali. Padahal dia kan nak berjaya dah ni kan, dia kan nak buka puasa dah lagi sekali. Ya, syukur dia, ayat dia semua sedap. Alhamdulillah, dia kata subhanallah, nafsu tipu daya nafsu tu licik sangat. Alhamdulillah, dia katakan sekadar inilah, dia katakan kononnya sederhana lah ni, ya, rezeki berpuasa. Terima kasih Tuhan, dia katakan. Tapi dia hantar kat Facebook dengan Instagram. Jadi susutlah pahala sikit. Sebab apa? Sebab telah dapat puji-pujian daripada manusia. Lepas tu tengok like pula, 800 orang like dia puasa hari tu. Ya. Lagi lalu makan masa buka puasa. Kesian dia. Dia tidak tahu betapa satu perjuangannya untuk memperoleh amal yang ikhlas. Jangan turutkan sangat hawa nafsu. Jangan ikutkan sangat bisikan syaitan. Hari ni memang tuan-puan, apa kenalah penyakitnya kita semua ni, terlampau suka sangat nak bagi tahu orang. Padahal ini berkait soal ikhlas tau tuan-puan, ikhlas. Tapi nak beritahu penyakit umat akhir zaman, rupanya ada teknologi membantu kita untuk beritahu pada seramai-ramainya orang. Kalau tak ada teknologi tu payah juga, takkan nak pakai hila kat kampung Hulu Rincing ni kan, Rincing Hulu ni. Assalamualaikum kan, nak beritahu susah, siapa pernah nak dengar. Kau kata gila ke apa Kak Timah tu kan, dia kata. Tapi cakap kat Facebook tak ada orang kata gila. Padahal atas benda yang sama, pemakluman, beritahu ramai orang. Tapi caranya halus, licik cara dia. Teknologi ni bagus tuan-puan, tapi ingat, jangan sampai jadi perkakas syaitan. Untuk apa? Untuk menyesatkan ataupun menyusutkan pahala kita. Jadi memang apa kenalah kita ni. Pakai tudung pun nak tunjuk kat orang dah pakai tudung. Alhamdulillah, dia kata, ya. Allah, kalau dah alhamdulillah dengan Allah je lah. Kenapa ambil gambar tunjuk kat orang, ya? Sudahnya, apa kena? Kita ni kena penyakit apa? Kita ni kena apa nak kata penyakit ni? Entahlah, ya, tak tahulah apa virusnya. Ni datang kuliah ni kan. Kuliah belum start ni, dah ambil gambar dah. Syukur pada Allah, dia katakan. Di masjid Hulu apa? Rincing Hulu, dia cakap. Hari ni mendengar ceramah. Dia boleh muslimat kalau tujuan dia untuk mendidik masyarakat. Yang tu bolehlah. Ya, kita bagi hadiah pada anak yatim sumbangan kan, kita ambil gambar, kita pun hantar. Tapi jaga niat tu biar ikhlas, bukan mengharap manusia, tapi nak didik masyarakat supaya apa? Syakna dengan anak yatim boleh. Kalau nak ambil gambar pergi kuliah, kenapa? Bukan nak kata aku baik sangat kalau datang kuliah, tapi nak didik masyarakat, datanglah kuliah agama. Kuliah agama ni best je, datanglah. Itu boleh, tapi kena jaga niat.
Tapi kalau sepanjang hari habis segala aktiviti nunjuk kat orang, ini berpenyakit tuan-puan. Ni mereng namanya ni. Ya. Sungguh. Apa kena nak cakap kat orang memanjang, mereng ke apa? Ya, jadi agak-agak sikit. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi tak bagi laluan ya kepada musuh syaitan, khususnya nafsu yang tak terjaga untuk memperdaya kita. Dan jadi orang baik ni perlu kesungguhan, muslimat, perlu kesungguhan. Perlu mujahadah. Nak buat amal apa pun kena mujahadah kan? Kena mujahadah. Jangan kita kata senang je. Tak, kena mujahadah. Nak khusyuk solat, kena mujahadah, kena ada ilmu dan sebagainya. Itu yang kedua. Kita tengok lanjutan daripada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-32. Ustazah ulang balik muslimat. Pertama tadi soal niat dan keinginan. Yang kedua soal kesungguhan atau mujahadah. Penting. Yang ketiga, tengok ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu sama sekali tak sama dengan perempuan lain. Ini taqaitun, sekiranya kamu bertakwa. Ya, jadi nombor 3 tuan-puan sekalian, syarat penting jadi muslimah salihah ialah takwa. Bila ada takwa, kita pasti lebih istimewa daripada yang lain. Ya, yang mengistimewakan itu adalah takwa. Kita kan suka jadi istimewa-istimewa. Betul tak muslimat? Kita kan suka jadi lain dari yang lain. Itu perangai tabiat perempuan lah tu. Ya, orang lain elok pakai tudung elok. Kita pusing semua. Lepas tu tak cukup yang pusing, letak plus tongkol dekat belakang tu. Lepas tu ada pula apa benda tu kan. Kenapa? Nak jadi lain dari yang lain. Betul tak? Nak jadi lain. Tak nak sama dengan orang ni. Ya, biar kalau kita datang tu semua orang nampak kita lain dari yang lain lah. Itu memang tabiat orang, manusia macam tu. Cuma kita tak buat kenapa? Mujahadah. Jangan ikutkan sangat. Ya, jangan ikutkan sangat. Memang ada juga tu perasaan nak lain benda lain tu. Ya, tapi malu. Adalah benda yang mengekang. Ya. Jadi soalnya sekarang bukan cara macam tu nak lain pada yang lain, bukan cara macam tu. Kalau nak istimewa, nak lebih hebat, nak lebih luar biasa, syarat dia apa? Takwa. Takwa ialah takut dengan Allah. Takwa ialah cermat, hati-hati. Hidup dengan panduan agama, takwa. Pasti orang yang bertakwa sungguh istimewa sekali. Ya, muslimah, orang takwa. Bukan dengan cara-cara yang telah ustazah sebutkan tadi. Maka kerja kita apa dia? Setiap hari apa kerja kita? Menambahkan ketakwaan. Kalau kita rasa, ya Allah, Isyak malam tadi aku semayang macam apa patuk ayam aku semayang, ya Allah. Ya, sebab sinetron tu tengah climax cerita dia. Nak tahu ni hero ni jadi tak kahwin dengan heroin ni. Tapi suami dah negur, maknya dah semayang ke belum, kata suami. Kita pun pergi semayang. Jadi bayangkan ketika mana nak solat dalam keadaan hati kita ini tak lepas daripada rancangan televisyen. Jadi kita solat tu patuk ayam. Cepat, 2 minit dah habis. Anak pun terkejut. Dah sudah mak, dah lah lama-lama dia katakan ya. Tuan-puan sekalian, kita terasa, ya Allah, aku bersalah malam tadi, ya Allah. Aku persembahkan satu solat yang macam hampas lah. Tak ada apa pun, tak ingat Allah pun dalam solat. Hanya semata-mata nak tutup mulut suami daripada tanya, awak dah semayang ke belum? Beria tengok TV menangis dengan tisu tu. Ya, rupanya tak semayang lagi. Itu yang patut ditangiskan ya. Tak semayang lagi. Jadi kita terasa, ya Allah, malam tadi teruknya aku semayang. Maka kita rasa apa? Ketakwaan itu perlu dipupuk. Kita istighfar dan kita perbaiki ibadah solat subuh. Subuh kita buat yang terbaik. Kita berdoa, kita berzikir, kita baca Quran, kita khusyuk. Kenapa? Kerana kita dalam zon ataupun fasa menambahkan ketakwaan. Tadi kita khilaf, yang sebelum tadi dah buat salah. Tambah takwa. Ini orang istimewa muslimat. Sentiasa fikir nak tambah takwa kepada Allah, nak jadi lebih baik.
Ustazah ada seorang sahabat, cuma Ustazah tak bawa Quran dia. Selalunya Ustazah pergi mana-mana bawa Quran yang sahabat Ustazah bagi. Quran dia, tuan-puan sekalian, yang dia bagi Ustazah tu Quran yang kulit tu dah nak tanggal dah, tapi dia masih ada sikit lagi lah, tapi dia nak tanggal, warna biru. Quran terjemahan. Soalan Ustazah pada muslimat, ya, muslimat ada tak Quran yang muslimat baca sampai nak tertanggal kulit? Ataupun kerja kita asyik beli Quran je, pantang orang bagi tunjuk Quran, ini Quran khas untuk wanita, dia kata kan, beli. Ini Quran ada zip, beli. Ini Quran senang nak bawa dalam beg, beli. Quran lawa-lawa kat rumah kita, tak bersentuh, beli saja. Sahabat Ustazah Quran dia sebab terlampau pakai muslimat sampai nak tanggal kulit. Memang lain lah pegang Quran tu, berebut dengan anak perempuan Ustazah, suka juga Quran tu. Quran tu macam mana? Sahabat Ustazah tu, tuan-puan, dia dah baca daripada awal sampai akhir. Bukan baca biasa, tapi dia baca dengan macam dia buat satu kajian pula pada terjemahan dia tu kan. Dia dia highlightkan mana ayat-ayat motivasi, mana ayat-ayat untuk orang yang sedang bersedih, mana ayat-ayat untuk orang yang sedang bimbang, mana dia dah buat warna ni warna merah. Lepas tu kat dia punya kat tepi helaian dia tu dia ada stiker-stiker tu supaya kita tahu, oh ni ayat ni ayat ni. Dek dia kata kalau warna kuning stiker ni, ini ayat untuk yang kesedihan, dia cakap. Kalau merah dek stiker ni, jadi kita senang buka. Yang ini ayat untuk tentang takwa, dia kata. Jadi ya Allah, dia dah macam tu dia dengan Quran. Dan dia kata, akak dah niat dek, bila akak dah habiskan Quran ni semua, akak nak buat Quran lain pula. Ya, sebab dia masih hidup kan, dia masih boleh dengan Quran. Tapi Quran yang ni akak tak nak biar macam tu je, akak nak hadiah dekat adik. Jadi biar adik boleh manfaatkan, dia cakap, mudah-mudahan akak dapat pahala lah, dia kata. Dan memang sungguh, memang senang masa nak urus muslimat. Nak cari apa, senang. Dia dah ada stiker dah. Ya, dan kita rasa menarik pula nak baca, ya, sebab dekat terjemahan tu cara dia buat, subhanallah. Ya, sebab manusia tu berfikir untuk menambahkan takwa dia, nak mengistimewakan diri di sisi Allah. Dan itu jalan keistimewaan. Bukan jalan pelik-pelik yang kita fikir dengan berpandukan kepada hawa nafsu muslimat, tapi dengan jalan yang kita faham daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, takwa, tengok pada ciri yang keempat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat 32 ya muslimat. Inittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing, kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, yakni menaruh tujuan buruk kepada kamu. Dan sebaliknya, berkata-katalah dengan kata-kata yang baik, yakni yang sesuai dan sopan. Tengok, macam tu sekali, dibina, dididik, dibangunkan. Kita panggil grooming, dibangunkan personality ummahatul mu'minin, isteri-isteri Nabi. Apa dia cara dia bangunkan? Tadi telah Ustaz sebutkan, termasuk soal yang keberapa dah? Keempat ke kelima? Yang pertama, keinginan niat. Yang kedua, kesungguhan. Yang ketiga, takwa. Yang keempat, aifatun nafsi, kehormatan diri. Ini satu benda yang sangat penting bagi seorang muslimah. Aifatun nafsi, kehormatan diri. Bagaimana soal kehormatan diri ini dibentuk, dididik oleh Allah? Dalam ayat yang saya bacakan tadi, jangan kamu berkata-kata lembut manja dengan laki-laki asing. Ini nak jaga ifatun nafsi. Sampai tahap tu Islam jaga muslimat. Kamu isteri Nabi, seorang muslimah, ummahatul mukminin, berurusan dengan muslimin yang datang kepada kamu tapi asing. Kerana apa? Bukan mahram kamu, ya, laki-laki ajnabi.
Bila kamu didatangi oleh laki-laki seperti itu, apa yang antara benda paling penting nak jaga? Suara kamu. Jangan lembut manja-manja-manja dengan lelaki asing. Sebab kamu tak tahu dalam hati manusia ini barangkali ada keburukan. Hanya dengan mendengar manja kamu tu, ya, yang kat rumah tak manja, yang isteri yang ada ni garang macam panglima perang, tiba-tiba dengar bunyi isteri orang, suara isteri orang pula bermanja-manja. Dah makan belum Pak Lebai? Kok bini sendiri tanya, tak apa juga ya. Ini bini orang tanya Pak Lebai. Pak Lebai pun tak kira lah Pak Lebai tak Pak Lebai, ya. Kalau dah selalu sangat ditegur-tegur manja-manja macam tu, ya. Jadi benda tu Islam jaga. Wanita ni istimewa dia pada aifatun nafsi, kehormatan diri. Jaga elok-elok. Jangan sampai mensusutkan kehormatan diri kita. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Boleh jadi orang yang pada hatinya ada penyakit, itu boleh menyebabkan benda-benda yang tidak baik, ya. Sebab tak bagus untuk kita ini jadi, Ustaz ini Ustaz punya, bila tengok pada ayat ni lah muslimat, ya, kalau kita kaji ayat ni, seolah-olah macam ni tau. Sebenarnya bukan satu benda yang bagus untuk kita jadi seorang wanita yang diminati oleh lelaki yang bukan mahram kita. Bukan bagus. Walaupun kita bertudung macam mana pun, tiba-tiba ramai lelaki-lelaki secret admirer kat kita. Walaupun kita kata, itu dia punya pasal lah, kita bukan layan pun. Tak, itu juga tidak baik. Sebab mungkin ada sesuatu yang menyebabkan membuka ruang kepada laki-laki itu untuk apa? Cinta diam-diam pada kita. Tak bagus, tak payah. Jangan cari jalan tu. Tak baik untuk kita, tak baik untuk dia. Seorang wanita yang ada kehormatan diri, yang tinggi kehormatan dirinya, dia takkan jadi penyakit kepada orang lain. Orang tahu dia ini wanita yang menjaga kehormatan diri. Orang pun tak ada nak menyimpan benda buruk dekat dia. Termasuk mencintai isteri orang diam-diam. Tak bagus. Ya, kalau kita isteri orang tu, maknanya kita kena banyak istighfar. Pasal apa pula laki orang cinta kat aku diam-diam? Ada benda ke yang aku buat? Ada apa ke yang aku tunjuk kat dia sampai dia jatuh cinta macam tu? Itu maksud dia, tuan-puan. Apatah lagi kalau yang membawa maksud laki-laki yang memang berniat tidak baik, ya. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan bercakaplah dengan kata-kata yang sesuai dan sopan. Macam tu. Wanita nak cakap dengan laki-laki, wa qulna qawlan ma'rufa, bercakap dengan kata-kata baik dan sopan. Jangan lebih daripada paras tu. Kerana wanita, perhiasan dunia tadi ni, yang dalam hadis tu sebut, sangat terciri dengan wanita yang tinggi nilai kehormatan diri. Jadi muslimat kena jaga diri elok-elok. Kalau dengan suami, ya, bercakaplah dengan lembut lemah gemalai dengan suami. Dia yang heran tu terbalik tu. Dia heran sungguhlah. Suami tu kalau dengar isteri cakap dengan orang lain, dia tak kenal ke tu isteri dia, kau tengok dia dari belakang. Awak kata dia timah, dia kata. Ya? Awak kata dia timah. Terkejut laki dia. Sebab rupanya timahnya ada suara lembut dia, tapi dengan laki orang, ya. Awak kata dia timah. Sebab apa? Dia tak pernah dengar suara tu kat rumah. Jadi kita salah strategi, ya. Nak jadi isteri yang baik, wanita baik dengan suami, dengan mak ayah, dengan anak-anak kita lelaki, kan? Yang itu okeylah, cakap lembut-lembut. Ya, nak manja-manja dengan jangan suami. Cakaplah, gunalah kalau suami tak marah lah, ya. Kadang-kadang ada yang berbulu telinga dia dengar, kan, ya. Awak ni tak pandangan tua dah manja-manja, dia cakap, kan. Terpulanglah. Tapi nak bagi tahu, bukan dengan laki-laki ajnabi. Dengan laki-laki ajnabi biasa kita ada suara khas untuk lelaki ajnabi ni. Macam mana yang baik, kata-kata baik dan sopan. Habis cerita. Ini masyarakat hari ni memang tuan-puan, ya, kita pun minta jauh lah, ya. Mana tahu tentang ustazah pun sama 2 hari 5 kan, istighfar pada Allah, ya. Kita tak niat pun nak manja-manja ke apa, tapi kena jagalah, kena jaga. Tapi kadang-kadang tengok tuan-puan, kat tempat-tempat kerja, kan, jabatan-jabatan ke apa, suami orang, laki orang makan sama-sama,
pergi naik kereta sama-sama, cari restoran yang best-best. Lepas tu kita sampai, kalau kita duduk kat tepi-tepi tu, kita sampai tak boleh nak agak, ini laki orang bini orang ke, suami isteri ke. Tapi kalau tengok gaya macam bukan suami isteri kan, macam tempat kerja punya kawan-kawan je. Tapi dia boleh bertepuk bertampar, dia boleh bergurau senda, dia boleh, ini sangat melampaui batas, sangat melampaui batas. Sebab seorang wanita muslimah, aifatun nafsi, kehormatan diri. Ya, kehormatan diri itu kena jaga. Tengoklah balik macam mana kisah-kisah Ummahatul Mukminin, macam mana mereka menjaga diri mereka. Sampaikan ada ayat-ayat lain dalam Quran juga, kalau isteri Nabi ni kena bercakap dengan laki-laki tu min wara'il hijab, di balik tabir. Tetap nak jaga tu, laki-laki ni takut ada hati busuk ke apa benda. Tapi tengok orang zaman sekarang, dia kata apa? Tak kisahlah aku nak pakai apa, yang lelaki tu sibuk-sibuk nak sakit hati, kenapa? Macam itu pula jawapan dia. Padahal seorang wanita yang salihah berada dalam masyarakat, dia berperanan menjaga kebaikan kepada orang lain. Ya, kan ada kan yang dedah-dedah aurat, bila kita tegur, dia pakai teruk-teruk, dia kata apa? Kenapa sibuk-sibuk? Kita kata jangan pakai macam tu, nak kita laki-laki. Dia kata lah, kenapa laki-laki tu pandang dia? Dia cakap, macam tu pula. Padahal seorang wanita salihah, dia patut menjaga pandangan orang lain. Jadi kita pakailah yang elok-elok, kita bercakaplah dengan cara yang baik-baik. Tapi ini berlaku muslimat, ya. Wanita-wanita sudah keluar daripada zon aifatun nafsi. Ya, dengan kata-kata, dengan gaya, dengan cara hidup yang kadang-kadang kita macam tak tahulah muslimat. Kalau kita dulu kan masa sekolah kan, sekolah agama kan, kita macam dah diajar, dah dididik tidak jalan dekat laluan yang budak lelaki ramai. Betul tak muslimat? Masa-masa sekolah dulu. Masa dulu sekolah campur juga lelaki perempuan. Kalau sekolah perempuan terus lagi dah tak kisah kan. Jadi kalau kita tahu lorong tu memang lorong budak lelaki suka lepak-lepak duduk, kita tak lalu. Kita sanggup lalu ke belakang bangunan. Lepas tu kena langkah longkang. Lepas tu tak apalah, asalkan apa? Asal tak lalu dekat laki-laki yang ramai. Orang zaman dulu pun macam tu kan. Lepas tu akhirnya oleh kerana didikan sekolah, didikan keluarga macam tu, bila kita dah besar macam ni pun, dah dewasa, dah nak tua ni pun, kita tetap terasa sangat ada jarak antara kita dengan lelaki. Terasa sangat jarak tu. Jadi kalau ada urusan kerja pun semata-mata kerana kerja, tapi ada jarak. Tahu sangat jarak dia, tahu sangat sempadan dia. Kenapa? Sebab kita tak pernah selesa berada dalam lingkungan laki-laki yang bukan ajnab, yang laki-laki bukan mahram kita. Kita memang tak pernah selesa. Sebab apa? Sebab kena jaga macam-macam benda. Tapi heran kenapa ada segelintir masyarakat seolah-olah tak ada cerita jantina dah. Kenapa saya kata tak ada cerita jantina? Kalau dia boleh tepuk orang perempuan, orang lelaki pun dia boleh tepuk. Kalau dia boleh cubit orang perempuan, orang lelaki pun dia boleh cubit. Kalau dia boleh geletek kawan perempuan dia boleh geletek juga kawan lelaki dia. Ya Allah, mana aifatun nafsi? Ya, macam-macam. Ini realiti yang Ustazah lihat muslimat. Sebab itu kita nak ajak para muslimat kita jadi muslimah yang salihah. Jaga aifatun nafsi. Jangan kata kita yang teruk-teruk ni kan. Hatta isteri Nabi pun, pendidikan, pembentukan isteri Nabi tu terkait dengan soal aifatun nafsi, menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslimah yang baik. Jadi benda-benda ni tuan-puan, ya, rujuk dalam Quran lah. Ya, dalam surah Al-Ahzab, dia mungkin panjang lagi sampai bawah lagi kan. Ya, tetapi Ustazah rasa cukup dulu sampai setakat ini. Ya, kita pun dah pukul 11.30 hari. Jadi Ustazah rumuskan kembali, seorang wanita yang salihah ialah wanita yang mengharapkan Allah dalam hidup dia. Ya, dan dia sentiasa memastikan bahawa dirinya mendapat, ya, dia cari jalan pastikan agar Allah redha kepada dia. Doanya kepada Allah hari-hari, pagi, petang, siang, malam, dia minta keredaan Allah dan dia minta jauh daripada segala perkara kesilapan hidup dan sebagainya
yang menjadi sebab pula kepada kemurkaan Allah. Itu yang paling dia gerun dalam hati dia. Yang paling dia inginkan apa dia? Ya Allah, redalah ke aku, ya Allah. Tak guna kau bagi, tak guna aku dapat kemewahan, aku dapat apa pun kat dunia ini kalau tidak berserta dengan redha. Tolong ya Allah. Itu rayuan seorang wanita yang baik. Jadi bila itu kehendak dia akan datang muslimat. Kesungguhan, datanglah ketakwaan, hati-hati, datanglah terarah juga untuk aifatun nafsi, jaga kehormatan diri. Sebab itu kadang-kadang Ustaz pun heran juga ya, muslimat-muslimat akhir zaman. Kita bukanlah baik sangat kan, kita pun sedar diri kita banyak juga buat salah ya. Tapi nak mensengajakan diri untuk buat sesuatu yang kita rasa macam mana sifat malu macam tu. Sebab malu ni perisai paling baik untuk seorang wanita. Malu. Nak tanya muslimat tengok orang kat luar kadang pakai baju terbonjol-bonjol. Memang sengaja, agaknya baju tu memang sengaja diukur besar mana nak dibonjolkan, agaknya lah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab betul-betul dia panggil apa memang maknanya betul-betul tepat. Tak ada geboh-geboh, tak ada. Tepat tu. Jadi ya Allah ya Tuhan, kita orang perempuan tengok tak selesa. Ya, bila berjalan berbuai-buai kan. Tapi mereka boleh biasa je. Biasa. Macam mana muslimat teramak tak pakai tu? Teramak tak nak pakai. Kita kalau tukang jahit salah jahit baju kita kan, tersempit kat belakang tu, yang depan ke depan, yang belakang terbonjol ke belakang. Nak pakai tak? Tak. Ya, pulang balik, tolong kak, sempit sangat ni kak, tak pakai kak, segan saya kak. Kita berpusing-pusing depan cermin. Sebab apa? Nak pastikan tak ada yang terbonjol. Macam mana orang sengaja keluar dengan macam itu? Allahu Akbar. Jadi timbul persoalan, apakah sudah terangkat perasaan malu mereka? Betul tak muslimat? Kita nak pakai macam tu depan pak saudara, sanggup tak? Pak saudara ni, pak saudara okey apa pak saudara kan? Tapi sanggup tak? Tak sanggup. Satu, pak saudara tu akan marah. Kau ni kenapa pakai macam ni? Dia katakan, takut kita kan, kita pun tak pakai. Sama juga yang menari-nari, yang melompat-lompat. Ada yang bersenam sekarang ni kan, bersenam. Senaman. Aduh, kita tengok pun ya Allah. Tak macam tu, tak apalah, aku tak payah senam lah kalau macam tu. Ya. Apakah mesti senam pakai, mungkin memang kena pakai macam tu kot, tapi jangan sampai orang lelaki-lelaki nampak. Ini tak sengaja nak nunjukkan videonya cara nak bersenam. Ya Allah. Dia tak tertengok kat kita muslimat dengan terkangkangnya, dengan aduh ya Allah ya Tuhan. Kalau kita disuruh senam kat pejabat tu, puas tengok orang belakang tu siapa. Dia takut ada Cik Dolah ke Cik Rahim ke. Sampai ke sudah kita tak bongkok tuan-puan pasal Cik Rahim kat belakang. Malu. Tapi ni kenapa jadi macam ni sebahagian kaum wanita? Betul tak? Menari-nari atas pentas. Ya Allah. Kita nak buat depan anak malu. Nak buat depan suami kadang malu. Malu tak menari depan suami? Ke rasa nak menari balik kan? Bang, okay, ya, kita buka bang lagu Janam. Dia kata ya. Saya nak menari. Malu. Tak boleh, tak biasa buat kan? Jadi kan kadang kata ya Allah ya Tuhan. Wahai para wanita, jagalah diri kita elok-elok. Ya, kekalkanlah sifat malu pakaian diri kita. Kita ni nak balik akhirat, besok nak ngadap adam barzakh, adam kubur, adam akhirat. Kita akan bertanggungjawab atas apa yang kita buat. Bukan bertanggungjawab, dipertanggungjawabkan atas apa yang kita buat. Maka buatlah pilihan yang tepat atas dunia. Carilah sahabat yang tepat. Ya, carilah segala-galanya kena tepat. Ya. Sebab kita dipertanggungjawabkan bila kita mati nanti. Ya, jadi terima kasih kepada seluruh muslimat yang hadir. Ustazah ucap terima kasih sangat kepada Masjid Qaryah Kampung Rincing Hulu ya atas jemputan ini. InsyaAllah ya pada masa-masa yang lain ya insyaAllah biiznillah kita boleh bertemu lagi. Dan Ustazah mengharapkan doa daripada tuan-puan sekalian, kebaikan untuk kami sekeluarga. Dan begitulah juga ya Ustazah kembalikan doa juga kepada tuan-puan, kebaikan dan rahmat Allah untuk kita semua.
Jadi Ustaz minta maaf salah silap ya kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Ya, jadi sekian saja untuk kuliah duha bersama Ustazah. InsyaAllah lepas ni mungkin ada program lain ya. Muslimat sekejap lagi tunggu pengerusi datang. Jadi untuk Ustazah setakat ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya, kita tunggu pengerusi. Muslimah ada soalan ke? Ada soalan? Bolehlah 2 soalan boleh. Ya, sambil tunggu pengerusi datang. Ada 2 soalan? Tak ada soalan ya. Ada? Sila. Assalamualaikum. Okey, alumni ni student. Okey, bagus. Okey, ni soalan ni lah. Apa ni, reunion ya. Kawan-kawan sekolah rendah, tadika. Dulu tadika tak reti apa kan ya. Sekarang dah besar Okey. Ada grup-grup WhatsApp. Boleh ke kita join kan grup-grup tu? Nak join tak ada masalah. Sebab satu grup tu bukanlah grup eksklusif kita berdua-duaan ya. Tapi ramai kan? Maknanya apa yang kita tulis kat situ akan dilihat juga oleh sekumpulan wanita yang lain ataupun sekumpulan laki-laki yang lain. Jadi dari sudut etika ya, dari sudut syaraknya, maknanya kita tak berdua-duaan dalam mesej tu. Kan? Sebab sekarang muslimat hatta dalam mesej berdua-duaan dengan lelaki itu kena awas juga, sebab kita dah boleh hantar gambar kan? Yang tidak ada dinilai oleh orang lain. Kita berdua, kita dengan kawan lama namanya Syah, contohnya lah. Ya. Jadi kalau main dua-dua je kan, mesej. Kejap hantar, Syah tanya, Leha, kau sekarang ni dah gemuk mana? Dia tanya. Leha pun hantar gambar. Kau tak gemuk lah Leha, Engkau slim lah Leha, kata si Syah kan. Jadi ni tak boleh muslimat. Ini sempadan tu tetap juga telah melampaui. Sebab kita walaupun tak berdua-duaan secara body, fizikal, tapi itu sudah menghampiri. Sikit hari lagi ke sana, kalau kita tak hati-hati. Sebab sungguh muslimat, tidak adalah laki-laki wanita yang berdua-duaan kecuali syaitanlah yang ketiga. Termasuk juga kita melayan tengah malam, dia SMS kawan lama. Ini kalau tak hati-hati tu mudah sangat syaitan nak ni. Ya, walaupun bukan dalam maksud berdua-duaan body tapi bila grup WhatsApp ramai kan, jadi tak adalah kemungkinan itu berlaku. Takkanlah kita nak berceborak berdua dengan dia. Orang lain kan dengar, orang lain kan baca, tetapi tetap kena ada batas-batas yang kena dijaga. Ya, kadang-kadang muslimat ni dunia WhatsApp apa semua ni ada banyak perkataan atau perbuatan kita tak sanggup nak buat depan-depan ataupun cakap depan-depan, tapi dalam WhatsApp ya. Ya, kita kadang-kadang takkan nak cakap kat depan orang tu handsome-nya, takkan nak cakap tu, tapi dalam WhatsApp sebab apa? Sebab kita muka kita tak, kita punya malu tu dah tertutup. Kita kan orang tu jauh kan. Kita boleh tulis macam-macam. Sebab tu ini antara yang bila kita kaji kenapa anak-anak muda ramai yang berzina apa semua, asalnya itulah, dia itu je. Dia rela, dia sanggup tunjuk tuan puan dia berkemban dalam WhatsApp. Dia mungkin tak boleh buat depan-depan, tapi permulaan ni mukadimah dululah, dia kata. Aku hantar gambar dulu. Hantar gambar berkemban. Lepas tu orang tu puji. Dia lama-lama itulah. Licik setan tu sikit. Tapi kalau dalam WhatsApp tadilah reunion apa semua tu, kena jaga batas-batasannya juga. Pertama sekali muslimat, janganlah sampai kita ini tak tahu menguruskan masa. Sibuk dengan ni. Ya, ada masa-masa. Apakah silaturahim tu perlu tegur setiap hari?
Siapa ajar silaturahim kena hari-hari tanya khabar semua kawan-kawan kita? Mana pula? Mana mampu buat macam tu? Ya, jadi ada had dia, ada batas dia. Ada hari-harinya okeylah kita bagi ucapan, kan ya? Khabar semua. Dah lah, takkan hari-hari 6:30 pagi je keluar kita. Apa khabar semua? Apa tu mulalah setengah jam. Itu tak ada kerja namanya, ya. Jadi kena pandai-pandailah untuk meraihkan banyak benda, ya. Dia sebab itu hebatnya Nabi sebut awal dulu lagi Nabi sebut apa? Macam mana? Min husni islamil mar'i. Kualiti Islam yang terbaik. Daripada kebaikan kualiti Islam seseorang tu tahu kat mana? Tarku ma la ya'ni, meninggalkan benda tak ada kaitan dengan dia. Tapi dunia hari ni kita semua sengaja menyibuk dengan benda tak ada kaitan. Padahal tengok Nabi cakap lain kan. Nabi kata apa? Antara kualiti terbaik kebaikan seorang Muslim, tarku ma la ya'ni, meninggalkan benda tak ada kaitan dengan diri dia. Kadang-kadang bukan anak muda je tuan-puan. Tak adil kalau saya kata anak muda. Sebab sama, mak-mak pun sama. Suka sangat kita ini pegang handphone, tengok Facebook, Instagram, Twitter, apa semua. Semuanya dalam bracket apa dia? Ma la ya'ni, tak ada kaitan dengan kita. Nak follow. Apa yang tu lah, yang suri apa, pilot ke apa benda kan. Apa macam-macam lah. Nak tengok. Lepas tu tak habis kat situ, bincang pula. Masa jumpa kawan patut silaturahim, tanya khabar anak isteri dia. Tapi kita duduk bincang, tahu tak, itulah tu artis gini. Sekarang pergi sana, dia pakai. Nampak sangat yang Nabi sebut Islam yang baik, kualitinya itu tarku ma la ya'ni. Tapi ya Allah, yang itu kalau dah jumpa remaja-remaja kan, kalau buat program kat sekolah, memang tegur muslimat, nasihat. Sebab jadi habit tau. Pegang handphone, duk scroll, tengok. Lepas seorang-seorang. Habis Malaysia, Indonesia. Jadi kerja sungguh. Ya, kan habis Indonesia, orang putih pun sama minat kat artis orang putih juga. Tengok pula apa dibuat ke Angelina Jolie. Ya Allah. Jadi masalah dia ke Angelina Jolie bercerai dengan Brad Pitt? Tapi nak bagi tahu, itu anak tak kerti mengaji tu kak anak tak kerti ngaji tu pergi ngajar. Itu kerja kita. Tak sibuk dengan benda-benda Allah ni. Kalau benda baik silakan muslimat, tapi kita selalu telah melebihi sempadan itu. Ya, jadi hati-hati, jaga diri dengan baik. Ya, Ustazah juga bercakap untuk diri sendiri jugalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada soalan. Ustaz Nik mari dah. Kalau adik-beradik kita ada lelaki, bawah lelaki, yang lain pun buru-buru diri kita kan. Jadi macam suara tu garang juga. Jadi nak kita dah mahu malai dengan dia macam ni muslimat. Dia setiap orang tu ada karakter dia sendiri. Kalau memang karakter kita tu tak adalah lembut sangat, jadi kalau kita buat lembut-lembut pun pelik kat lelaki kita. Ya. Dia rasa macam awak sikit tekak ke, dia cakap kan, ya, takut salah urat ke apa kan. Jadi kita tu pada keadaan yang biasalah. Biasa. Maknanya walaupun kadang-kadang dia tak ada tone suara yang lembut sangat. Ya, kadang-kadang suara dia lah Allah jadi suara dia parau sikit kan. Tapi lembut ni dia benda yang sangat subjektif. Bukan saya dari segi suara, tapi perbuatan juga. Yang maksud dia tenang, tidak gelojoh, tidak gopoh-gapah, tidak kelang kabut, tidak keluh kesah. Itu semua adalah nilai tambah kepada sikap yang kita kata lemah lembut. Nak buat apa tuan-puan? Lembut bukan main. Tapi ya Allah, kerja dia mengikis getah suami. Jadi kita tengok juga Jadi kalaupun dia tak ada suara yang lembut sangat, tapi ya Allah, tenang orang dia, rasional orang dia, sabar orang dia. Jadi itu semua nilai tambah ya. Bukan maksud suara lemah lembut tu mesti dalam bentuk maknanya intonasi ataupun tone suara. Bukan, maksud dia sikap kita tu ya, yang menyenangkan suami. Dia Islam bawa satu ciri isteri solehah ni, idza nazara ilaiha sarathu, bila dipandang oleh suaminya menggembirakan. So cari jalan macam mana nak bagi suami kita rasa gembira.
Muslimat jangan jawab dalam hati kata Syah ni. Alah, asyik kita je nak bagi dia gembira. Dia tak bagi pun kita gembira. Muslimat selalu jawab macam tu dalam hati kan? Ya. Jadi kita muslimat nak bagi suami gembira kerana Allah kerana Allah. Kerana nak Allah redha kat kita. Kita bukan buat syarat, saya boleh gembirakan abang dengan syarat abang gembirakan saya. Gelang 3 urat. Dia kata. Jangan buat syarat macam tu. Maksud dia apa? Kita buat baik kerana Allah. Jadi tak ada syarat-syarat macam tu. Kita buat tu rasa selesa sebab apa? Asal Allah redha. Nanti Allah tak pernah menzalimi kita tuan-puan. Allah akan balas kebaikan. Wallahu a'lam. Tak ada soalan nak balik dah ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Soalan panjang tak? Jadi ada sentiasa soalan macam ni. Ada isteri, ada suami meninggal. Kalau suami meninggal, lepas tu mandikan dekat surau tu. Kalau isteri pergi ke surau tu macam mana? Okey, ini berkabung lah seorang wanita tu dia berkabung dengan suami sajalah yang lain-lain tak ada, anak ke ayah ke tak ada bila dalam tempoh iddah tu dia memang istilah dia berkabung, dia kena jaga diri dia lah. Dari segi dia tak boleh dia nak keluar tu atas keperluan sahaja, yang keperluan yang diterima dari segi syarak dan dia tak boleh berhias langsung malah pakaian tu pun kena pakaian yang suram sebagai menandakan masih ada lagi kesedihan atas pemergian suami itu. Jadi banyaklah hikmah yang lain iddah tu lah yang suami mati berkabung. Tapi bila suami isteri datang ke masjid masa suami dimandikan, itu masih boleh muslimat, tapi benar-benar menjaga jarak antara dia dengan fitnah. Kena jagalah. Datang masjid tapi duduk berborak kat belakang. Mau tak fitnah? Suami kena mandikan tu yang dia duduk berborak. Tanya apa ni, tapuel lah, apa macam lah cerita dunia. Ini fitnah. Jadi kalau katalah kita nak tengok kan nak bersama-sama, tapi kena meraihkan, jangan sampai membuka jalan fitnah tadi. Jadi pandai-pandai lah bawa diri, jaga diri. Cuma ke kubur tu tak boleh lah tapi kita balik. Kita datang masa lain lah, bukan masa orang ramai tu masa lain. Jadi kena jaga sebab nak elakkan fitnah dan jangan pula nampak keceriaan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jazakallahu khair. Terima kasih. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Nafrizah Musa di atas sesi perkongsian ilmu. Baik, anak dulu. Kita nak buat sesi bergambar ni. Okey, kita minta ada sesi bergambar lah dengan Ustazah kita. Minta ajar balik tolong. Dengan Kak Ana atau Ajar Ana. Ada kamera. Sebelum kita teruskan kepada program yang berikutnya, iaitu menutup program kita pada pagi ini yang akan dirasmikan oleh Ketua Kampung DJ kita tidak lagi. Gambar tak ada set ke ni? Kita duduk lepas tu yang lain. Sekejap. Nak alih meja dulu, Ustazah. Muslimat semua kita bangun gambar kat sini. Silakan tu tak apa. Depan lagi kok Sarah. Okey, jom kita beratur. Dua rasa Zahir.